Saya tak faham apa syok sangat duk umum benda yang tak menentu ni. Ini bukan saja flip-flop, ini pusingan roundabout dah. Pusing benda yang sama tanpa satu penjelasan yang jelas. Seterusnya, saya ingin menyentuh pula konteks kedua, iaitu berkaitan dengan salah satu langkah perbelanjaan kerajaan, iaitu berkaitan subsidi dan bantuan kepada rakyat. Sebelum saya menyentuh tentang subsidi dan bantuan kepada rakyat yang disebut dalam ucapan belanjawan tempoh hari, saya ingin membawa seluruh rakyat Malaysia menelusuri kenyataan-kenyataan dasar kerajaan PHBN berkaitan subsidi dan bantuan rakyat supaya kita semua dapat menginsafi betapa bercelarunya dasar-dasar kerajaan ini. Pada 19 Mei 2023, Menteri Ekonomi menyatakan bahawa sistem padu akan menggantikan klasifikasi pendapatan lama seperti kategori B40, M40 dan T20 dengan menggunakan pendekatan pendapatan bersih sebagai indikator yang lebih tepat untuk mengenal pasti penerima bantuan. Sebulan kemudian, pada 14 Jun 2023, Menteri Ekonomi membuat kenyataan bahawa klasifikasi B40, M40 dan T20 ini akan dihapuskan mulai tahun 2024. Selepas padu dilancarkan pada 2 Januari 2024, rakyat tentunya tidak lupa hiruk pikuk gendang supaya mereka mendaftar dalam padu. Kami telah persoalkan banyak perkara berkaitan dengan padu di sini. Ramai yang persoalkan banyak perkara tentang padu ini. Mengapa terlalu banyak maklumat yang perlu diambil oleh rakyat? Mengapa sistem tersebut tidak mengisi maklumat secara automatik daripada data-data kerajaan? Kita tanya, dan saya pun tanya, macam mana nak semak data-data berkaitan dengan hutang? Siapa nak sahkan data-data ini? Menteri Ekonomi menjawab, itu hanyalah satu survey sahaja. Jadi saudara-saudari, seterusnya, apabila kerajaan melaksanakan penghapusan subsidi diesel di Semenanjung pada 10 Jun 2024, rakyat yang layak diminta mengisi permohonan budi madani pula. Ketika itu rakyat dah mula tertanya-tanya. Dulu suruh isi padu, dah hapuskan subsidi diesel, nak kena isi budi madani. Jadi apa semua ini? Dan dalam pembentangan bajet pada 18 Oktober yang lalu, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menyentuh satu terma baru, iaitu golongan T15. Dinyatakan bahawa golongan T15 ini tidak akan menerima subsidi petrol dan juga subsidi bagi pendidikan di sekolah bersama penuh. Namun seperti mana kawan-kawan lain sebut, tidak ada penjelasan lanjut tentang apakah yang disebut atau dimaksudkan dengan T15 ini. Maka kawan-kawan ahli parlimen dan rakyat di luar sana melihat T15 ini dalam konteks pendapatan isi rumah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Menteri Ekonomi pada 20 Oktober 2024 menyatakan bahawa beliau tidak fikir. Jadi Beliau tidak fikir bahawa kerajaan akan menggunakan pendapatan isi rumah seperti sekarang. Tidak fikir. I don't think. Saudara-saudari, memerintah negara menjadi kerajaan, mana boleh main rasa-rasa, mana boleh main tak fikir, mana boleh main kita rasa kita fikir, kita lihat. Perkara ini telah diumumkan pada rakyat. Sebab itu, banyak perkara kita sebut ini bahawa prosesnya terlalu bercelaru. Kemudian datang waktu soalan kepada Perdana Menteri berkaitan dengan miskin tegar. Kalau kita ingat, berkaitan dengan miskin tegar pada 22 Oktober. Ketika menjawab soalan itu, Perdana Menteri menyebut bahawa kerajaan telah merubah pendekatan menentukan kategori miskin tegar dengan merujuk kepada pendapatan isi rumah per kapita, iaitu jumlah pendapatan isi rumah dibahagikan dengan bilangan isi rumah. Ini dah lain pula. Pendapatan per kapita berdasarkan pendapatan isi rumah bahagi dengan jumlah isi rumah. Saya bawa rakyat melalui penceritaan tersebut untuk kita semua lihat betapa bercelarunya pembuatan dasar kerajaan. Saya dah sentuh perkara ini banyak kali. Banyak kali saya sentuh perkara ini bahawa kerajaan tidak boleh suka-suka umumkan sesuatu tanpa ada kerangka dasar yang jelas. Bincang dulu elok-elok. Duduk dulu bincang elok-elok. Pastikan semua konsep, semua elemen, semua konteks diambil kira sebelum umumkan. Jadi kalau kita lihat keadaan sebegini, berterusan sebegini, bila kita di pembangkang menyentuh perkara ini dikatakan kita mempolitikkan perkara ini. Bila rakyat menyentuh perkara ini dikatakan ini tidak betul. Jadi apa yang betulnya? Tunjukkan kepada kami apa yang betulnya. Jadi kelemahan utama kerajaan pada hari ini adalah kerana mereka masih berfikir sebagai pembangkang, bukan sebagai kerajaan. Bila berfikir sebagai pembangkang seperti zaman mereka dahulu, macam-macam janji boleh dibuat, macam-macam perkara janji nak buat, akhirnya tak buat. Jadi perangai itu terbawa-bawa dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Jadi ini perkara yang berbahaya kepada rakyat. Sebab itu saya mohon pada kerajaan, hentikanlah
kecelaruan dasar ini. Saya tak faham. Apa syok sangat duk umum benda yang tak menentu ni? Ini bukan saja flip-flop. Ini pusingan roundabout dah. Pusing benda yang sama tanpa satu penjelasan yang jelas.